Selain daripada tempat yang sungguh indah dan nyaman, Gunung Ledang merupakan kawasan yang tak lari daripada misteri dan pelbagai aktiviti paranormal ini. So, pada kali ini, kita akan merungkap misteri penunggu Gunung Ledang. Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Kembali ke channel Jo Nak Cerita. Gunung Ledang merupakan salah satu daripada tempat yang orang kata tu tidak asing lagi. Tempat rekreasi, tempat kita untuk berkelah, untuk menghabiskan masa dengan keluarga. Tetapi tahu tak, sebenarnya Gunung Ledang ni ada pelbagai cerita-cerita yang misteri dan salah satunya dia memang berlaku kepada pakcik abang sendiri. Nak dijadikan cerita, pakcik abang ni dia sangat aktif tau masa dia kecil dulu. So dia ni merupakan salah seorang daripada orang kata tu, biasalah kalau kita dekat sekolah-sekolah, masa tu dia sekolah rendah lagi. So biasa kita akan join pengakap ke, PBSM ke, ataupun pelbagai badan-badan beruniform yang lain kan. So pakcik abang ni merupakan salah seorang daripada scout ataupun pengakap di sekolah dia. Nak dijadikan cerita, pada suatu hari pakcik abang ni dia ikut satu rombongan sekolah. Sekolah dia adakan satu perkemahan pengakap yang bertempat di Gunung Ledang. Jadi dia pun balik rumah, mintalah keizinan arwah nenek abang ataupun Wan. Kami panggil Wan lah, sebab dia orang Negeri Sembilan, jadi kami panggil Wan lah. Jadi Wan abang ni pada masa itu dia macam nak bagi macam tak bagi, sebab Wan ni dia biasalah ibu kan, dia ada satu insting tau. Jadinya dia tak nak bagi, dia rasa macam nanti mengecewakan anak. So nak tak nak dia pun bagi. Tetapi sebelum dia bagi, pelbagai orang kata tu macam-macam lah pesanan yang disampaikan kepada pakcik abang ketika itu untuk pastikan keselamatan pakcik abang semasa berkemah tu nanti. Okey, so nak dijadikan cerita, sebelum itu ataupun malam sebelum dia berkemah tu, dia beritahulah macam biasalah orang tua-tua dulu, biasa kan dia cakap kalau masuk, diingatkanlah anak-anak dia ni, kalau masuk hutan jangan suka-suka sangat, jangan orang kata tu mulut jangan lancang. Maksudnya jangan lancang ni kepada yang tak tahu, maksudnya jangan terlepas cakap lah. So kita kena jaga tutur kata kita supaya jangan terlepas cakap, jangan berlagak bila dalam hutan. Biasalah tempat-tempat yang macam itu, tempat-tempat hutan, tempat-tempat gunung-gunung ni, dia ada pelbagai makhluk-makhluk yang kita tak pernah nampak. Okey, so pada keesokan harinya, bapak pula, pakcik abang ni jadi dia pun bertolak lah dengan kawan-kawan, dengan cikgu dia semua pergi ke Gunung Ledang ni. Masa dia baru sampai, tak ada lagi apa-apa perkara yang orang kata tu yang pelik, yang mistik yang berlaku pada masa dia sampai tu lah. So mereka pun set up berkemah macam biasa, sebab kebiasaannya pendakian ke Gunung Ledang ni biasanya orang pergi awal pagi. Jadi sebab dia boleh pergi balik hari, maknanya boleh pergi dan juga terus balik dalam satu hari lah. Sebab Gunung Ledang ni dia taklah tinggi mana. Siapa-siapa yang pernah mendaki Gunung Ledang ni, dia ada, orang kata tu, dia punya tingkat-tingkat dia. Kira macam dia ada base camp dia lah. Macam-macam lah dia ada. Abang tak berapa ingat sangat sebab abang pernah naik Gunung Ledang ni masa kecil dulu. Masa tu umur 9 tahun. Dan masa tu kami sampai ke dia panggil camp 7 Puteri ke macam itulah lebih kurang. So kami tak sampai ke puncak, sampai di situ dan juga patah balik lah. Jadi kami tak sampailah ke puncak pada waktu itu. Tapi pakcik abang ni dia sampai ke satu tempat, dia rasa macam dia nak buang air. Jadi dia pun berhentilah sekejap. Dia bagi tahu cikgu dia lah, dia nak pergi buang air sekejap. So cikgu dia pesan, macam biasalah, dia kan kalau kita masuk dalam hutan, kita ada sistem, kita panggil sistem badi. Sistem badi tu maksudnya
kita tak boleh pergi berseorangan. Kita kena bawa kawan kita lah. Kalau kita nak pergi mana-mana, kita kena bawa kawan kita bersama-sama untuk teman. Okey. Tak tahu kenapa pada waktu itu, mungkin sebab tak jauh kot, jadi dia pun pergi berseorangan. Dia tak bawa kawan dia sebab dia kata mungkin cikgu dia cakap pergilah dekat tepi tu, jangan jauh-jauh sangat, nanti sesat ke apa, cikgu dia pesan macam tu lah. Okey, dia pun pergi. Dia pergi masa dia nak pergi buang air. Dalam perjalanan dia pergi ke buang air, sebenarnya tak jauh pun daripada tempat dia dengan kawan-kawan dia berpecah tu masa tu. Jadinya tiba-tiba dia ada bau satu haruman yang sangat wangi pada ketika itu. Dia pelik lah. Mana datang bau wangi ni kan? Sebab dia tak pernah bau. Pakcik abang ni dia ni jenis lurus lah, senang cakap. Dia ni orang yang lurus. Tapi dia ingat pesan arwah wan abang tu. Dia ingat pesan arwah, dia kata jangan merayap lah ataupun jangan tegur. Senang cakap, kalau kita orang kata tu dengar, kita bau benda pelik-pelik ataupun kita nampak benda pelik-pelik, kita jangan tegur. Tapi dia follow. Dia follow bau tu. Dia kata bau tu sangat wangi. Memang dia tak pernah seumur hidup dia, pada ketika itu dia tak pernah bau sewangi itu. So bila dia follow, tiba-tiba dia nampak satu macam lorong tau. Lorong macam rentis lah, kita panggil rentis ataupun jalan lah, jalan kecil. Jadinya dia nampak di jalanan itu ataupun di kiri kanan jalan itu, dia ada bunga-bunga yang sangat cantik. Bunga-bunga yang tadi dia dah bau yang benda yang pelik kan. So kali ni dia nampak pula, dia nampak bunga-bunga yang sangat cantik, seperti di dalam sebuah taman. Mula sikit, lama bunga tu jadi banyak tau. Jadi banyak sangat dekat kawasan tu. So dia macam terpesona lah. Siapa yang tak pelik kan? Tiba-tiba kita jalan dekat dalam hutan, senang cakap, kita tengok semua ni pokok-pokok kayu lah, ranting lah, pokok-pokok hijau biasa lah kan. Kalau nak jumpa pun bunga yang biasa-biasa lah, ataupun walaupun bunga pelik, dia tak banyak lah. Mungkin jumpa satu tempat atau satu tempat yang lain. Tapi kali ni dia memang nampak banyak bunga sangat, macam dekat satu taman bunga. Okey. So bila dia follow jalan tu, memang dia macam tergamam lah ketika tu. Tapi masa tu dia rasa macam dia masih waras lagi lah, dia tak terikut-ikut. Jadinya dia cakap tak boleh ni, dia dah nampak benda tu lain. Dan dia pun ingat pesan arwah wan kan, pesan mak dia masa tu. Jadi mak dia kata macam mana pun dia kena patah balik. Jadilah dia tak jadi pergi buang air, dia patah balik. Nasib baik, alhamdulillah, dia dengar suara orang ramai. Okey, rupa-rupanya dia follow suara tu. Akhirnya dia jumpa balik kawan-kawan dia yang tadi yang tu. Rupa-rupanya kawan-kawan dia tu tak sedar pun yang dia hilang pada ketika tu. Dan bila dia orang sedar, dia dah tak ada. So bila dia dah tak ada, mereka carilah. Cikgu-cikgu semua cari. So rupanya pada ketika dia nampak bunga-bunga yang cantik-cantik dengan bauan harum tu, dia rasa macam benda tu sekejap saja, tetapi dia dah hilang selama beberapa jam. Dan mereka cari, memang dia tak jumpa dia. Sampailah dia sendiri yang jumpa geng-geng dia tu tadilah. Okey. So bila dia jumpa, nenek abang lah, wan lah, yang ceritakan semula kepada arwah wan abang, yang ceritakan semula kepada abang cerita misteri tersebut. Sebenarnya ada banyak lagi tau cerita misteri di Gunung Ledang ni. Okey. Cerita yang kedua, abang nak ceritakan, hari ni kita bagi bonus. Kita ada 2 cerita serentak dalam satu video kita ni. Okey, cerita yang kedua, dia berlaku kepada seorang kenalan. Abang namakan dia Razak lah. Abang namakan dia Razak. Seorang kenalan. Okey, kenalan abang ni pada satu hari dia telah pergi, orang kata tu dating lah. Dia bawa apa tu? Awek dia. Dia bawa awek dia pergi ke Gunung Ledang ni. Tapi belum sampai di betul-betul tempat dia orang berkelah lah. Dia macam
Gunung Ledang ni dia ada 2 pintu tau. Satu pintu yang rekreasi tu, dia pergi yang pintu Taman Negara tu lah. Taman Negara Ledang di Pejabat tu kan. So dekat situ pun dia memang ada satu sungai, okay? Satu sungai tak bertingkat-tingkat macam tempat yang kita pergi berkelah tu lah. So bila dia sampai dekat situ, dia biasalah awet kan, bergurau senda apa semua kan. Dia pun patahkan satu ranting pokok di situ. Satu ranting pokok di situ. Lepas tu dia main-main sebat-sebat punggung lah. Sebat-sebat punggung. Alah, nak bergurau-gurau dengan awet macam itulah. Tapi dia patahkan. Dia bukan ambil ranting yang dah jatuh tau. Dia patahkan ranting tu. Lepas tu dia cakap, sambil dia borak-borak dengan awet dia cakap, dia nak buang air lah. Dia nak buang air. Lepas tu dia pun pergi ke sebelah sungai belah sana. So dia pun melepaskanlah hajat dia. Melepaskan hajat dan balik. Lepas tu bila dia balik, sampai saja masa di sana tu tak ada apa-apa sangat yang berlaku. So bila dia balik, malam itu dia start meracau. Dia meracau lah. Meracau apa semua. Dan family dia, dia tak duduk dengan family. Dia duduk dengan kawan-kawan. So kawan dia ni ada 3 orang. So kawan dia ni adalah bawa pergi ke tahu berkaitan dengan paranormal lah. So bawa menurut orang bijak pandai tersebut, kawan ini ataupun siapa tadi nama dia, Razak nama dia, tak ingat ni. Razak ni tadi dia telah mengambil sesuatu yang bukan hak dia. Sebenarnya dia bukan bawa balik tau benda tu. Ranting yang dia ambil tu dia bukan bawa balik. Dia patahkan, tapi lepas dia sebat-sebat punggung ataupun bergurau dengan girlfriend dia tu, dia buang. Tapi dibuang di sana. Tapi nak dijadikan cerita, ranting yang dipatahkan tu adalah milik penunggu di sana. Dan yang menyebabkan yang lagi penunggu tu marah masa dia buang air tu tadi, rupanya ini yang tak gemar ni bila bercerita ni. Mulalah semua benda nak naik. Okey, masa dia buang air tu, dia terkencingkan jubah penunggu di situ. Dikatakanlah. So di antara perantara itulah orang bijak paranormal ni menyatakan dia berhubung dengan tu. Dia cakap orang tu marah sebab dia kencingkan jubah dia. Jubah ke kepala rasanya, bukan jubah, kepala. So dia kena kepala dia lah yang kencing. Siapa tak marah kan? Kalau kita pun, engkau dah sedap datang rumah aku, engkau boleh pula kan kencingkan kepala aku. Siapa tak marah? So kalau kita pun sendiri, kita akan marah. Jadi nak dijadikan cerita, penunggu itu dia marah dan dijadikan asbab lah berkaitan dengan ranting tu tadi. Sebenarnya dia marahkan pasal kencing tu. So dia kata dia boleh lepaskan budak ini, tetapi dengan syarat dia kena pulangkan balik apa yang dia ambil. Jadi diorang ni puaslah fikir apa benda yang dia ambil, sebab Mamat ni, Razak ni tadi, dia pergi berdua dengan awet dia. Jadi manalah diorang ni tahu apa benda yang dia ambil. So digali-gali, dia tanya balik awet dia, girlfriend dia tadi. Rupanya girlfriend dia teringat dia patahkan ranting tu. So dia cakap, macam mana nak cari ranting tu? Jadi itulah masalahnya. Ranting tu dah dibuang, bukan dibawa balik. Jadi macam mana kita nak cari ranting yang dibuang tu? Jadi memang tak boleh lah. Memang tak jumpa lah benda tu. Memang tak boleh. Kalau pergi balik pun memang kita tak akan jumpa benda tu. Jadinya cuba discuss lah, macam sidang meja bulat tak? Dia cuba discuss lah dengan penunggu tu, apa dia boleh buat supaya dia ni dimaafkan dan juga dia tak mengganggu balik semula budak inilah. Tapi malangnya dia tak nak terima. Semua kira macam, memang syarat dia kata dia nak pulang, dia minta pulangkan balik apa yang dia ambil. Sebenarnya senang cakap, dia sebenarnya nak buat sebab je lah benda tu sebenarnya. Kalau benda yang senang dia nak pulang ataupun dia nak ni, jadi dia tak payahlah. Maknanya benda tu boleh settle lah, boleh clear lah kan. Ni sebab benda tu memang dia tahu dah memang susah nak dapat.
So akhirnya nasib tidak baik budak tu dikabarkan sampai sekarang dia hilang ingatan. Dia gila lah, saya cakap dia gila sebab kan memang tak jumpa benda tu. So dia ada apa tu, orang kata tu pertengkaran antara orang bijak paranormal ni, orang bijak pandai ni, atau orang bijak pandai ni tadi dengan makhluk tersebut. So dikatakan makhluk tersebut, orang bijak pandai ni dia nak panggil empunya Gunung Ledang itu. Kalau nak tahu siapa empunya Gunung Ledang itu, kan orang suruh sebut Puteri Gunung Ledang kan, dengan kata lain, siapa Puteri Gunung Ledang itu, abang akan ceritakan ke video kita yang selanjutnya. So kita akan ceritakan siapa itu Puteri Gunung Ledang, dan kita nak tahu apa yang berlaku kepada Puteri Gunung Ledang itu sebenarnya. Okay, so sampai ini saja untuk video pada kali ini. Terima kasih abang ucapkan kepada semua yang telah menonton, dan jangan lupa like, komen, dan paling penting subscribe. Kalau ada apa-apa komen atau apa-apa yang nak di-share dengan abang supaya abang boleh ceritakan ke video yang selanjutnya, boleh email ke abang. Nanti abang akan bagikan email di description di bawah. So nanti kita boleh ceritakan kepada penonton-penonton kita yang lain apa yang mistik, apa yang misteri, dan apa yang ingin abang ceritakan. So kita jumpa lagi, mistik, misteri, dan mesti cerita. Jumpa lagi. Assalamualaikum.